Hai, Assalamualaikum. Sedang ambil TV. Kalau dekat IG kan kena ada phone. Mana phone tu lagi? Phone satu lagi. Pakai mana stand kayu tadi tu? Ha? Yang ni kena charge. Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Waalaikumsalam. Hai, Asila. Bang, saya nak phone satu lagi untuk IG. Lepas tu dengan power bank ni, dengan kayu dia. Hai, Assalamualaikum. Sekarang dah pukul berapa kat sekarang pukul berapa kat Malaysia? Walah, sah Kak Yus kat Malaysia sekarang kan? Hai Kak Zuraida, apa khabar? Sihat semua? Sihat semua? Asila, Kak Zuraida. Hai Kuhani, apa khabar semua? Alright. Cantiknya Kak Yus, alhamdulillah, masya-Allah. Hari ni Kak Yus biru biru dengan daun-daun. Biru dengan daun-daun. Ramai ni komen tanya pasal abaya Kak Yus, pasal abaya. Kak Yus memang bawa balik abaya daripada Saudi ke Malaysia. So abaya-abaya ni semua Kak Yus beli dekat Jeddah, dekat Saudi. Okay. Waalaikumsalam. Hai Dilam. Okay. Kita nak cerita pasal apa hari ni? Okay, kita tengok kalau kita dah bertambah orang yang menonton tu, kita boleh start lah kita punya sharing hari ni. Bawang kat belakang tu pun biru juga hari ni kan? Cantik abaya. Abaya Saudi Kak. Abaya Saudi dia cantik. Lepas tu harga dia lebih murah. Kalau abaya daripada Saudi dia bawa ke Malaysia, harga double triple. Tapi kalau kita beli kat Saudi sendiri, memang lebih murah lah. Berbaloi sikit. Hai Leo. Okay, kita tambah sikit view. Lepas tu kita akan start live. Ini noisy. Kita akan start live Suka sangat abaya-abaya Kak Yus. Alhamdulillah. Terima kasih. Hai Dina Maria. Hai Juliana N. Wow. Cantik abaya dan tuannya. Terima kasih. Masya Allah korang ni. Hai Leo. Apa khabar? Apa khabar orang Sabah? Apa khabar orang Sabah, orang Kelantan, orang Terengganu, orang KL, orang Perak? Apa khabar semua? Sihat? Hari ni macam mana? Good news? Ada good news tak hari ni? Hari ni siapa-siapa ada good news ke? Tadi dalam grup nampak ada yang happy sebab dah upgrade jadi VIP. Business ada good news. Alhamdulillah. Okay, so hari ni Kak Yus ingat Kak Yus nak buat sedikit sharing Sharing mengenai Kak Yus nak buat sharing. Kita tambah lagi sikit lagi orang untuk menonton. Nak tambah mana aku punya nak baik-baik je Kak Yus. Alhamdulillah, yang penting baik kan. Alright. Kita tambah dulu power banknya, bateri. Hai Kak Sarina Umi. Hai Umi daripada Kelantan. Hai Dila. Tengok anak Daniel bagi aloe vera. Okay. Ada 15. Alhamdulillah. Kak Yus punya rumah hari ni masih lagi dalam pembikinan. Masih lagi ada orang datang rumah untuk adjust, buat langsir, buat wallpaper, apa semua. Lepas tu kita sekarang ni fasa nombor 2 pula. Fasa pertama kita dah settle untuk kawasan luar yang besar-besar kita nak nak kita buat. Sekarang ni masuk fasa kedua, kita buat bilik pula. Bilik dan bilik air. So kiranya the whole house Kak Yus guna ID lah untuk mencantikkan rumah ala-ala hotel. Okay? Kak Yus memang buat rumah ni untuk kelihatan ala-ala hotel. Ada tak yang suka rumah macam hotel? Ada tak yang suka? Hai Oji Abbas. Alhamdulillah, insyaAllah. Ada tak yang suka rumah macam hotel? Ada tak yang ada impian nak rumah macam hotel? Ada tak? So macam Kak Yus memang nak rumah macam hotel. So Alhamdulillah tercapailah impian untuk buat rumah yang pertama. Nampak macam hotel, feeling hotel, vibes dia macam hotel. So hari-hari kita masuk rumah rasa macam bercuti hari-hari. Itu yang Kak Yus nak sangat. Kak Yus punya impian memang nak rumah macam hotel. So kalau let's say ada rezeki kan Kak Yus buat rumah lagi pun, tetap juga Kak Yus nak buat macam hotel. Dekat luar nak feeling resort, feeling
feeling Bali kat luar. So kita semua kan ada impian macam tu, nak rumah macam hotel supaya bila kita masuk hari-hari rasa macam bercuti je. So Kak Yus punya imagination, Kak Yus punya impian memang sangat jelas bahawanya Kak Yus nak rumah yang macam hotel. Tapi kalau kita nak rumah macam hotel tapi kita punya keuangan pun belum kukuh, so kita kena do something dengan keuangan kita terlebih dahulu. Tapi sebelum you berbelanja, Kak Yus sentiasa ingatkan kepada anda semua, sebelum berbelanja, make sure kena ada saving terlebih dahulu. Okay? Kak Yus memang Kak Yus selalu pesan pada siapa-siapa yang berniaga, tak kisahlah you berniaga apa pun, pastikan you sentiasa ada ibu duit. Nah, ibu duit maksud ibu duit pada Kak Yus adalah kita kena ada saving yang kita tak sentuh langsung. Okay? Tak sentuh langsung. Tak kisahlah you punya income berapa. Tak kisahlah you punya income berapa tau. Contoh kalau income you 1,000 kan. So you mesti kena ada ibu duit. Maksudnya you ambil RM50 ke, you simpan. Ataupun you ambil 100 ke, you simpan. Every month 100 simpan. So macam Kak Yus suka buat macam mana tau. Kak Yus suka buat ada target saving tu berapa. Okay. Contoh kalau Kak Yus kata, oh aku nak saving aku dalam 6 bulan ni saving aku ada RM6,000. Kita nak ada saving tu RM6,000 tahu tak. Dalam tempoh 6 bulan. So dalam tempoh setahun kita ada RM12,000 sebagai contoh lah kan. Jadi Kak Yus akan pastikan income Kak Yus tu mencukupi untuk saving sebulan RM1,000 dan juga untuk kegunaan harian. Sebab kita pun nak ada kegunaan harian kan. Jadi you kena ada aim tau. Berapa banyak saving yang you nak. So saving tu bukannya you ambil keluar, tak boleh. Kita punya saving ni kita panggil ibu duit. Okay? Ibu duit yang you takkan sentuh. Dan Kak Yus baru saja dapat berita yang sangat menggembirakan daripada downline Kak Yus. Alhamdulillah. Kak Yus ada downline yang seorang ni, rasa ramai yang dah kenal dia. Alhamdulillah. Dia ni kan Kak Yus daripada awal Kak Yus bagi tahu dengan dia. Kak Yus nampak dia punya progress tau. Kak Yus cakap dengan dia, okay, bila you dah dapat income, contoh dia dapat masa dia touch RM10,000 yang pertama, Kak Yus dah pegang dia dah. Waktu dia dapat RM10,000 income yang pertama, kita kat Forever Living ni kan, terus terang Kak Yus bagi tahu, kita punya income kalau RM10,000 tu memang income geli-geli je. Terus terang Kak cakap, income RM10,000 dekat Forever Living ni geli-geli. Sebab apa? Sebab terlalu ramai sangat orang boleh dapat income RM10,000 dekat Forever. Siapa setuju kat sini? Siapa setuju? Siapa setuju income RM10,000 kat Forever dia macam senang sangat nak dapat? Siapa setuju? Ada tak kat sini yang nampak, orang sana RM10,000, orang sini RM10,000. RM10,000 income dekat Forever Living sangat mudah. Siapa rasa mudah? Boleh tak you tolong share kita punya live ni? You tolong komen kita punya live ni. Okay? Siapa rasa, setuju tak Kak cakap? Income RM10,000 dekat Forever ni sangat-sangat mudah nak dapat. Kerana ramai sangat orang dapat. Setuju tak? Setuju. Alhamdulillah. Hai Amka. Okay, jadi income RM10,000 kat Forever ni sangat mudah. Kak Yus pernah join company yang lain. Nak dengar orang dapat income RM10,000 tu, kebanyakannya orang yang lama-lama tau. Tapi bila Kak Yus masuk kat Forever Living, Kak Yus sangat terkejut di mana Kak Yus melihat, bang, abang kenapa tak tolong on live ni? Oh, baru on. So Kak Yus tengok, Kak Yus heran tau, dekat Forever ni kenapa sangat mudah sangat orang dapat income RM10,000. RM10,000 tu income yang sangat mudah dapat kat Forever. Kak Yus dah pernah join 15 company MLM sebelum ni, dan terus terang Kak Yus cakap, yang dapat income 5 angka biasanya upline dan juga orang yang lama. Kalau upline tu orang baru setakat 5 setahun, 2 tahun, 3 tahun, jangan mimpi nak dapat income 5 angka. Tapi bila Kak Yus masuk Forever Living, Kak Yus sangat terkejut bila lihat orang yang baru 6 bulan, baru 7 bulan, bawah daripada setahun dah boleh dapat income RM10,000. So ini satu benda yang orang kata sukar untuk kita percaya. Tapi kalau you dah masuk dalam Forever, you akan terkejut tau. Macam mana Forever boleh bagi income sampai macam ni sekali tau. Okay, so dia kenapa jadi macam tu? Kenapa jadi macam tu? Kenapa Forever Living ni dia mudah tau dia mudah untuk orang baru dapat income macam tu. Okay, kejap ya. Kak Yus nak tengok kat IG kejap. Nak pergi dekat IG kejap sebab Kak Yus pun nak buat live dekat IG ni. Macam mana live kat IG ni? Aku dah confused dah. Ini bukan live ni. Kejap Okay, live. Okay, jumpa dah. Alright. Okay. Abang, tolong bang kedudukan dia. Okay, so
Tadi Kak Is ulang balik, Kak Is bagi tahu dekat Forever Living ni sangat mudah untuk orang baru dapat income sampai 10,000 dan terlalu ramai yang dapat income 10,000 dekat Forever Living. Dan kita terlihat biasanya kalau dekat company lain nak dapat income yang besar, biasanya orang lama, orang yang ada rangkaian yang sangat besar dan juga orang yang ada pangkat yang tinggi. Tapi dekat Forever, kita ni memang kata orang baru-baru ramai yang berjaya. Dan Kak Yus sentuh juga pasal ibu duit tadi pasal ibu duit. Okey, Kak Yus ada seorang downline ni yang dia kita nampak dia orang baru. Kemudian Kak Yus bagi tahu dengan dia, okey, bila you dah dapat income 10,000 yang pertama, make sure you dah start kena ada saving yang besar lah sebab pada Kak Yus, saving adalah segala-galanya. Tanpa saving, you berbelanja nanti you tak tahu tau. You belanja tu, barang-barang yang you beli tu boleh hilang tau. Dan cash is everything. Betul tak? Setuju tak? Cash is everything. Kalau tak ada cash, macam-macam benda tak boleh buat. Jadi Kak Yus bagi tahu dengan dia, you kena dengan income dia 10,000, 20,000, 30,000 dan sekarang dah konsisten 30,000. Kak Yus cakap dengan dia, you punya income, make sure you ada ibu duit sebanyak RM100,000. Secepat mungkin. Bawah daripada you 2 tahun, you sekarang nak masuk 2 tahun, bawah daripada 2 tahun, you dah nak kena ada ibu duit sebanyak RM100,000. Dan baru-baru ni Kak Yus jumpa dia sewaktu di majlis penyerahan kereta Kak Yus, iaitu QCM 933. Dia jumpa Kak Yus. Dia cakap dengan Kak Yus, saya punya saving dah 75,000. Bayangkan, banyak ke tidak guys? Saving 75,000. Banyak tak? Siapa rasa banyak, cuba bagi gambar api sikit. Siapa rasa banyak, cuba bagi api sikit. Cuba bagi api. Kalau you rasa banyak, bagi api. Bayangkan sebelum ni dia kerja nurse, gaji dalam 2,000 dan dia ada banyak hutang. Hutang daripada perniagaan yang salah dia buat. Hutang daripada rumah, kereta, bangkai. Lepas tu dengan kegunaan harian. Gaji dia 2,000 saja. Laki bini kerja, lepas tu dia 2,000, laki dia pun lebih kurang dalam 2,000. So, isi rumah dalam 4,000 saja. Tapi sekarang ni dia punya saving, dia dah berjaya buat RM75,000. Dan 75,000 tu Kak Is bagi tahu adalah saving tau. Simpanan dia bawah daripada dia dekat Forever dia baru setahun tau. You bayangkan. Dia baru setahun dekat Forever. Dengan income daripada Forever tu, dia buat apa tau? First, of course, dia bayar hutang. Second, dia mula dah beli perabot-perabot kat rumah. Kak Is pergi rumah dia. Dulu rumah dia sofa tak cantik. Sekarang sofa dah cantik. Lepas tu dah beli motor dekat suami pula. Suami pun beli motor 933 nombor plate dia. Lepas tu apa lagi dia buat? Kak Is kata, you nak bayar hutang boleh. You nak beli barang boleh. Tapi make sure you ada ibu duit sebanyak RM100,000. Dan dia jumpa dengan Kak Yus, alhamdulillah ibu duit dia dah RM75,000. So bulan ni dah dapat bonus kan. Orang Forever dah dapat bonus kan. So Kak Yus kata bulan ni mungkin you punya saving dah 90,000. InsyaAllah bulan 4 you tambah lagi saving you, InsyaAllah dia akan ada ibu duit sebanyak RM100,000 guys. So siapa kat sini nak ada ibu duit RM100,000? Siapa kat sini nak ada ibu duit RM100,000? You nak ada ibu duit RM100,000 tu, Kak Yus cakap bukan berniaga, tetapi you kena start bina rangkaian. Okay? Kalau you nak ada ibu duit, you kena bina rangkaian. Bukannya cari makan gaji, bukannya berniaga, tetapi you kena bina rangkaian. You bina rangkaian di perniagaan yang berangkaian dan juga you membina orang-orang yang you kena jadikan dia pun sangat kaya. Dekat Forever Living ni, dia mudah saja Kak Isnan beritahu. Ramai yang tanya, macam mana kita nak berjaya di Forever? Nak berjaya kat Forever, dia always kena back to basic. You always kena back to basic tau. Sebab apa tau? Kalau you dalam Forever ni, mungkin you orang baru dalam 5 bulan, 6 bulan, okay, ada setahun, ada 2 tahun. Dan benda ni pun juga berlaku kepada orang-orang lama juga. Orang-orang lama tu kadang-kadang dia dah stuck tau. Perniagaan ni biasanya orang stuck. Orang stuck. Jadi bila kita berada dalam fasa yang stuck, apa yang you kena buat? You kena always go back to basic. Always go back to basic. Kak Is bagi tahu, you hanya ikut 5 langkah untuk berjaya kat Forever. Kalau you ikut 5 langkah untuk berjaya di Forever, you ikut langkah 1, 2, 3, 4, 5. Kak Yus cakap, orang lama, orang baru, semua akan smooth dia punya perjalanan. Kalau you start rasa stuck, balik buku. Tengok buku Smile tu. Tengok langkah pertama, apa yang you tak buat. Biasanya orang yang stuck,
dia akan start dekat langkah pertama dia tak buat. Nah, kat sini you kena balik, tengok balik buku, tengok balik. Kenapa aku start ni? Kenapa aku start? Buka balik. Itu blockage yang pertama yang berlaku pada ramai orang yang berniaga di Forever Living, iaitu mereka tidak membuat, dia tidak back to basic. Dia tidak balik kepada basic yang kita pernah ajar, okay? Macam Kak Yus juga. Kalau tiba-tiba Kak Yus rasa macam stuck, Kak Yus akan buka balik buku 5 langkah untuk berjaya, tengok kat mana aku silap, kat mana aku salah. Kalau you ikut buku tu, Kak Yus cakap, memang you punya perjalanan akan lebih mudah. Alright? Okay, so kenapa kita kena bina rangkaian? Kenapa kita kena bina rangkaian? Kita bina rangkaian sebab apa tahu? Punca dia adalah kerana kita nak leverage masa. Kerana kita nak menggandakan masa. Macam kita sekarang ni, kita hidup sekarang, okay? Kita semua ada 24 jam. Kita cuma ada 24 jam saja sehari. Okay, Miriam, saya baru 3,000 hasil di Forever Living 4 bulan. Alhamdulillah. At least boleh beli 30% barang persiapan engagement. So, mau cari-cari lagi for upcoming months. Well done Miriam. Well done. Thank you for sharing, my dear. Buat Forever Living 4 bulan dah ada hasil 3,000. Alhamdulillah. Siapa nak bagi kan? Siapa nak bagi kita duit banyak macam tu kan? So, kalau kita nak berjaya, Kak Is bagi tahu, you kalau nak duit banyak, start bina rangkaian, okay? Kenapa kita kena bina rangkaian? Kerana benda yang paling penting, yang ramai orang tak perasan, kita kena leverage masa kita. Kita kena menggandakan masa kita. Setiap orang, kita punya masa semuanya 24 jam. Dan dalam tempoh 24 jam tu, kita tahu tak, kalau kita nak kaya, kita nak berjaya, kita mesti kena kerja kuat. Kita kena banyak kerja daripada berehat. Betul tak? Ramai orang fikir macam tu, betul tak? Kak Yus dulu pun fikir benda yang sama. Kalau Kak Yus nak kaya, Kak Yus nak berjaya, Kak Yus kena work hard. Kak Yus tak boleh duduk rumah, tak boleh spend time bercuti, kena kerja. Barulah kita akan dapat duit. So kat situ logik yang kita faham. Kalau kita nak banyak duit, kita kena kerja dengan lebih banyak masa. Okey. Tapi itu bukan kita nak sebenarnya. Okey, itu bukan kita nak. Sebab kalau masa muda-muda, you banyak bekerja, you keluar, you workaholic, tak apa tau. Tapi bila once you dah berkeluarga, you dah ada komitmen terhadap manusia. Contoh, you sebagai mak, sebagai suami, kan? Ada mak kita sendiri, ada ayah kita sendiri, kan? Kita mesti ada rasa kita nak spend masa dengan keluarga. Kalau masa muda, tak kisah you nak workaholic. Kalau masa muda, tak kisah you nak travel around the world, you nak jadi perantau, tak kisah. Okay? Terus terang Kak cakap, kalau you orang yang belum berkeluarga, tak kisah nak travel around the world, tak kisah nak jadi perantau, okay? Tak kisah nak kerja daripada pagi sampai malam. Tapi apabila kita ni dah semakin dewasa, kita dah semakin dah ada komitmen baru, iaitu ada suami, ada anak, kita mesti akan rasa, lama-lama kita akan rasa beban tau. Beban, bukan beban apa? Beban perasaan. Beban perasaan di mana kita rasa macam kita ni tak ada banyak masa untuk diorang. Itu untuk tak ada masa untuk suami, tak ada masa untuk anak. Suami makin lama makin dah tua kan. Anak-anak pula makin lama makin apa? Makin membesar. Kita tak sempat. Kak Yus pernah jumpa dengan ada orang yang daripada kecil dia kerja, anak dia orang jaga sampai ke besar, dia pun tak perasan anak dia dah membesar. Banyak benda yang dia terlepas tentang anak dia. Jadi kita tak nak benda tu berlaku. Tapi kita tak ada pilihan. Kerana apa? Kerana kita faham bahawa untuk mendapat keuangan, sikit TV, untuk dapat keuangan, kita perlukan kita perlu sama ada makan gaji ataupun kita berniaga. Jadi dua benda ni Kak Yus bagi tahu, dia takkan bagi you security. Maksudnya contoh, you kerja makan gaji. You punya position tu anytime orang nak ambil. You punya position tu anytime orang nak jatuhkan you untuk ambil tempat you. Politik kat tempat kerja ni sangat dahsyat. Orang nak ambil tempat you anytime. Orang nak jatuhkan you anytime. Okay? So if anything happen to you, you boleh kena buang kerja macam tu saja. So makan gaji ni dia punya security tu tak ada tau. Lepas tu kenapa kita tengok orang yang makan gaji ni, masa memang takkan ada. Ataupun duit pun, time freedom, memang money freedom takkan ada. Sebab you bagus macam mana pun, rajin macam mana pun kan, you lagi hebat daripada siapa-siapa pun, tapi you punya gaji akan kekal macam tu. You punya gaji takkan lebih tinggi daripada orang yang lebih senior daripada you, ataupun you punya gaji
gaji takkan lebih tinggi daripada you punya boss. Okay, jadi semua tu dia buatkan kita tersekat tau. Okay, so dekat situ tidak akan ada happiness. Dah lah tak ada happiness, dah lah tak ada time freedom, dah lah tak ada money freedom. Okay, so dekat situ kita nampak itu bukan life yang kita nak. Kak Yus nak tanya, ada you all semua ada rasa macam tu ke? Nak ke hidup you bekerja dalam keadaan you risau, okay? Risau anak dekat rumah, risau pasal suami, rasa bersalah pada anak, rasa bersalah pada suami, apatah lagi rasa bersalah dekat mak ayah yang kita jarang lawan sebab kita spend banyak masa untuk bekerja. Dekat situ kan. Itu bukan life yang kita nak, betul tak? Kalau you setuju, boleh bagi 2. Kalau setuju, boleh bagi 2. Kalau setuju, boleh bagi 2. Kalau setuju, bagi 2. Okay, kat komen. You boleh like, share dengan komen. Kita punya live ni, mungkin live ni boleh membuka mata lebih ramai orang. Okay, so ada pula apa yang dia buat tau. Dia dah nampak, oh makan gaji ni tak boleh ke mana kan. So dia dah mula buat apa? Dia mula pandang, oh aku kena berniaga. Aku kena berniaga. So berniaga ni maksudnya dia self-employed. So self-employed ni maksudnya dia ada perniagaan dia sendiri. Sama ada dia buat secara profesional ataupun sama ada dia buat yang bukan profesional. Contoh kalau yang profesional, contoh macam dia doktor, dia tak bekerja lagi, dia buka klinik sendiri. Ataupun contoh yang tak profesional, dia buka kedai runcit, dia buka restoran, dia buka butik, dia ada perniagaan dia sendiri. Jadi kena tahu tau, kalau kita dah masuk dalam perniagaan, apa yang you kena buat adalah of course modal yang sangat-sangat besar. Modal yang sangat besar. Biasanya orang dapat modal daripada mana? Biasa orang dapat modal daripada mana? Orang dapat modal sama ada daripada dia buat loan, kemudian pasti akan ada modal dia ambil daripada dia punya saving yang dia kerja selama ni tu. Dia kerja selama ni dalam 20 tahun dia kerja, 10 tahun dia kerja, saving dia tu dia letak dekat dia punya perniagaan. Ataupun dia buat loan pula. Dah lah tak pernah berniaga kan. Dah lah tak ada pengalaman, tak ada mentor kan. Banyak risiko akan berlaku di mana ramai orang tengok orang berniaga ni nampak macam best kan. Tapi Kak Isa bagi tahu, kalau tidak ada bimbingan, tak ada mentor, tak ada pengalaman, perniagaan ni boleh membuatkan orang sangat-sangat susah. Okey? Sebab tu Kak Isa bagi tahu, kalau kita berniaga, of course modal sangat besar. Okey? And of course, you takkan ada time freedom. Walaupun kata kita berniaga sendiri, kita yang tentukan masa dan apa semua. Kak Yus cakap, selagi you self-employed, you takkan ada time freedom. Lagi sibuk daripada you bekerja. Lagi sibuk. Memang lagi sibuk tau. You lah kuli, you lah bos, you lah nak build up. Nak start up satu perniagaan tu bukan mudah tau. Bukan mudah dan banyak duit nak kena pakai. Jadi kedua-dua position ni, cara manusia dapat duit, iaitu dengan makan gaji dan juga self-employed. Kedua-dua ni Kak Yus bagi tahu, you terpaksa memberi you punya masa, baru you dapat wang. Okay, kita selalu dengar kan orang cakap apa? Masa itu emas, masa itu berharga. Okay, kalau yang makan gaji, Kak Yus nak tanya, you spend masa 12 jam, berapa you dibayar? Adakah you dibayar dengan 1,800, 2,000, 3,000? Adakah 12 jam tu, itu sahaja nilai masa you? You spend 12 jam bekerja, you dibayar gaji 3,000 sebulan. Adakah itu saja nilai you? Adakah itu saja nilai masa you? Kita selalu kata, masa itu berharga. Adakah itu saja nilai masa you? Tak. Masa kita ni tak ternilai, tahu tak? Jadi you kena start fikir balik. Kalau kita start bekerja pula. Kita start buat bisnes pula. Lagi kita takkan ada masa. Jadi dalam kedua-dua position ni, manusia dia terpaksa buat apa tau? Dia terpaksa bagi dia punya masa untuk dapat duit. So Kak Yus cakap, kita sebenarnya, kita ni tak perlu pun nak bagi masa kita untuk dapat duit. Tak perlu pun. Okay? Sebab apa? Masa tu adalah hak kita. Kita nak bebas masa. So macam mana you nak bebas masa kalau you berada dalam kelompok orang yang terpaksa memberi masa untuk dapat wang? So kat sini kena ramai yang kena start berfikir tau. Kat sini ramai yang kena start fikir. Apa yang you nak sekarang? Adakah you nak wang banyak tapi masa tak ada? Kak Yus tak nak macam tu. Kak Yus dah 12 tahun merantau di Arab Saudi. Kak Yus dah rasa terlalu sakit tau tak? Merantau. Di mana 2 kali first kali arwah mak mertua Kak Yus meninggal. Kak Yus tak sempat tengok sebab kami merantau. Yang kedua,
arwah abah Kak Yu sendiri, ayah kandung Kak Yu sendiri meninggal. Kami pun tak sempat balik. Tak boleh balik sebab corona. Jadi kami dah hilang 2 masa yang sangat-sangat berharga hanya kerana kami nak cari duit. So masa tu kami mula rasa macam apa lagi peluang yang ada kat muka bumi ni yang kami boleh buat untuk dapat duit dan dapat masa. Kita semua kan selalu kan doakan, ya Allah Tuanku, bagilah aku masa dengan keluarga, dimurahkan rezeki. Sebenarnya kedua-dua tu kita boleh dapat tanpa perlu berada dalam situasi you terpaksa memilih sama ada nak dapat duit ataupun nak dapat masa. So semua orang you kena buka minda dah. Kena buka minda iaitu untuk dapatkan keuangan yang kukuh dan juga dapatkan masa. Bukan sahaja you boleh dapatkannya daripada makan gaji ataupun daripada you buat perniagaan tradisional. Okay? Apa yang you kena buat sekarang adalah you nak kena membina rangkaian. Nak bina rangkaian, you perlu jadi business owner. Nak jadi business owner ni macam mana? Sebab ramai orang ingat, MLM ni semua membina rangkaian. Yes, MLM memang membina rangkaian. Tapi tak semua MLM ni menjadikan kita business owner. Ada MLM, dia bukan jadikan kita business owner. Tapi kebanyakan MLM, dia menjadikan kita pekerja kepada syarikat tersebut. Jadikan kita agent. Jadikan kita distributor. Kat situ you kena tahu macam mana nak pilih MLM yang menjadikan you business owner. Sebab tu you kena faham macam mana marketing plan setiap MLM yang you nak join tu. So macam Kak Yus dah join 15 company MLM tau Kak Yus dah join 15 company MLM. Tapi ke 15 tu Kak Yus langsung tak rasa bebas masa, bebas keuangan. Orang selalu kata, kalau join MLM ni jadi jutawan. Kak Yus tak nampak pun celah mana yang boleh menjadikan Kak Yus jutawan. Kak Yus tak nampak. Tapi bila Kak Yus bersama dengan Forever Living, kat sinilah Kak Yus mula nampak masa depan yang sangat cerah, sangat terang. Baru kita faham dengan berjuang di Forever Living, dia memang boleh menjadikan kita sebagai business owner. Sebab itu, pada sesiapa yang dah nampak kan, dia kata, kalau aku nak ada bebas masa, bebas keuangan, aku kena buat MLM. Tetapi Kak Yus bagi tahu you terus terang, you kena hati-hati. MLM ada banyak jenis. Hati-hati. MLM ni ada 3 jenis MLM. Okay? MLM ada 3 jenis. 1 traditional MLM, 1 binary MLM, 1 3 konsep MLM. Jadi you kena hati-hati tau. Tak semua MLM ni menjadikan you sebagai business owner. Kebanyakan MLM kat luar sana mencarikan you pekerja kepada syarikat mereka. So, jangan mimpi you nak kaya raya jadi jutawan, nak ada bebas masa. Kalau you join company yang menjadikan you sebagai pekerja. Okay, so, Kak Yus bagi tahu you all, kalau you nak tahu MLM, jenis-jenis MLM, Kak Yus share dengan you all jenis-jenis MLM supaya benda ni menjadi pedoman kepada anda semua tau. Okay, so, sebelum Kak Yus share dengan you all apakah 3 jenis MLM yang ada di muka bumi ni, Kak Yus nak you all boleh tak tolong share, tolong like, komen kita punya live ni, okay? Sebab apa? Sebab kita nak menyelamatkan lebih ramai manusia, penduduk bumi ni yang mana nak cari duit tetapi mereka tertipu dengan MLM. You kena share benda ni ramai-ramai supaya orang tahu pasal benda ni. Okey, Kak Isa bagi tahu. MLM dia ada 3 jenis. Satu MLM yang pertama adalah MLM traditional. Okey, MLM traditional ni macam mana ciri-ciri dia? Senang saja. Kalau siapa-siapa yang pernah join mana-mana company MLM kan, you pernah pergi talk dorang ke kan? Kak Isa bagi tahu, MLM traditional ni dia banyak fokus kepada pangkat. Dia banyak fokus pada pangkat. Contoh dia selalu sebut pasal diamond kan. Biasa diamond lah. Okey. Dan dalam MLM tu, kasih Hajar, cantik juga, alhamdulillah, dari Saudi. Okey. Dalam MLM tradisional ni, mereka memang fokus kepada pangkat. Okay, dia fokus kepada pangkat. Kalau you pergi event dia, memang banyak sebut pasal pangkat. Okay, dia tak sebut sangat pasal income tau. Dia sebut pasal pangkat. Okay, untuk pengetahuan you all, dekat traditional MLM ni, yang fokus kepada pangkat ni, mereka bagi tahu, diorang punya konsep adalah apa tau? Untuk menjadi kaya, untuk banyak duit, you perlu ada pangkat yang tinggi. Ini you kena faham tau. MLM traditional,
dia punya ciri-ciri dia, you kena ada pangkat yang tinggi. Sebab untuk dapat income yang besar, untuk kaya, perlu ada pangkat yang tinggi. So kalau you join ke mana company yang banyak fokus pasal pangkat, jaga-jaga. Itu adalah MLM yang tradisional, yang fokus pada pangkat. So, bila pangkat nak dapat income yang besar, perlu pangkat yang tinggi. Jadi, untuk pangkat yang tinggi, boleh ke orang baru macam kita dapat pangkat yang tinggi? Kak Yus tanya you all. Boleh ke orang baru macam kita ni dapat pangkat yang tinggi dengan cepat? Tak mungkin. Sebab apa? Untuk dapat pangkat yang tinggi, you perlukan apa? You perlukan rangkaian yang besar. Betul tak? Betul tak Kak Yus cakap? Untuk dapatkan pangkat yang tinggi, you perlukan rangkaian yang besar. Jadi untuk dapatkan rangkaian yang besar ni macam mana? Rangkaian yang besar ni perlukan masa yang lama, betul tak? Jadi kita ni orang baru yang cari duit macam Hajah Nurul Hidayu kan? Hajah Nurul Hidayu kata nak join. Okay, kalau nak join forever, okay boleh PM Kak Yus Hajah Okay, so Kak Yus nak bagi tahu yang, okay, kalau mana-mana MLM yang kata fokus kepada pangkat, nak jadi kaya kena ada pangkat yang tinggi. Pangkat yang tinggi ni perlukan rangkaian yang besar. Rangkaian yang besar perlu dibina dalam masa yang lama. Sebab itu kalau you tengok, dalam MLM yang lain, yang kaya-kaya adalah orang lama. Setuju tak? Setuju tak? Yang kaya-kaya orang lama. Setuju tak? Kalau siapa kata setuju, cuba tulis betul. Kalau you tengok dalam MLM yang lain, yang kaya adalah orang lama. Biasanya yang kaya apply saja. Orang baru macam kita yang baru nak cari duit ni kan, jangan mimpi. Bawah daripada 5 tahun, Kak Yus cakap, orang baru ni memang jangan mimpi lah nak dapat income besar. Susah sangat. Kecuali kalau you start dengan money game. Money game tu macam mana? Iaitu dengan you buat loan yang besar, you letak, you dapat pangkat. Yang itu boleh dapat income yang besar. Tapi benda tu tak ke mana? Dan Kak Yus nak bagi tahu, syarikat yang tradisional MLM ni, dia memang kekal. Sampai sekarang masih lagi wujud, masih lagi ada. Okay? Tapi Kak Yus nak bagi tahu, nak tanya korang semua. Korang nak duit bila? Adakah korang nak duit lagi 20 tahun akan datang? Adakah korang nak duit lagi 10 tahun akan datang? Kita nak duit, kalau boleh dalam tempoh setahun macam ni, korang kena realistik. Dalam tempoh setahun tu, aku dah nak kena ada income RM10,000, RM20,000. Tapi kalau dalam MLM yang tradisional, Kak Yus bagi tahu, dalam tempoh setahun, jangan mimpi lah nak dapat income RM10,000, RM20,000, RM30,000, RM40,000 yang konsisten. Memang susah nak cari. Sebab apa? Sebab konsep dia kena ada pangkat yang tinggi. Bila nak pangkat yang tinggi, kena ada rangkaian yang besar. Rangkaian yang besar tu perlu masa yang lama. So, kita orang baru. Macam Kak Yus. Kak Yus tak famous. Masa Kak Yus mula-mula join, contoh. Baru join. Kak Yus di rumah, tak ramai kawan. Duduk kat Saudi. Masa Kak Yus bermula kan, Instagram Kak Yus pun baru 2 orang follower. IG pun tak, Instagram, FB pun tak ada orang kenal. Jadi macam mana Kak Yus nak membina perniagaan, nak harapkan dapat bebas masa, bebas keuangan dekat syarikat MLM tradisional? Tak logik. Memang tak logik. Kalau nak bertahan pun, tunggulah lagi 10 tahun. Barulah kaya. So Kak Yus tak nak 10 tahun. Kak Yus nak sekarang. Kak Yus banyak hutang. Sebelum Kak Yus join forever, Kak Yus banyak hutang. Suami banyak hutang. Ada mak perlu tanggung, ada adik perlu tanggung, ada keluarga mertua lagi, ada anak-anak lagi, ada hutang lagi, bagai semua. Jadi Kak Yus perlukan duit. So Kak Yus memang nampak MLM memang boleh bagi duit. Tapi masalah dia sekarang, MLM ni kita salah pilih. Sebab kita tak tahu MLM ni rupanya ada 3 jenis. So Kak Yus dah bagi tahu dah. MLM yang pertama, traditional MLM, dia fokus kepada pangkat. Orang lama boleh kaya. Orang baru jangan mimpi. So kalau you orang baru yang baru nak cari duit apa semua, tolong jangan masuk MLM yang fokus pangkat. Jangan. Okay? Boleh semua? Kalau you clear, you faham, okay? Boleh bagi thumbs up. Boleh bagi thumbs up. Like, thumbs up. Okay? Okay. MLM yang kedua. Okay, siapa nak dengar MLM yang jenis yang kedua? Okay, MLM jenis yang kedua ni, dia panggil apa tau? MLM jenis kedua ni, dia ni lah punca kepada MLM ni jadi busuk sangat-sangat. MLM jenis kedua ni lah yang buatkan orang benci MLM. Orang ramai gagal, orang ramai bankrupt, orang ramai habis duit sebab MLM nombor 2 ni. MLM nombor 2 ni lah punca
busuknya nama MLM. Kalau you rasa Kak Yus punya sharing ni boleh membuka mata orang lain, tolong share ramai-ramai. Share ramai-ramai. Okay? So, MLM nombor 2 ni Kak Yus bagi tahu, yang ni orang jahat lah. Aku sakit hati tau. Sebab Kak Yus pun pernah terlibat. Pernah terlibat juga dalam MLM nombor 2 ni. Okay, MLM nombor 2 ni Kak Yus nak bagi tahu, dia nama dia binary MLM. Binary MLM. Binary MLM ni memang jahat. Memang jahat. Memang jahat sebab apa tau? Sebab, okay, Kak Yus nak bagi tahu, permulaan binary MLM ni, dia sangat maju. Tiba-tiba kan, keluar company tu, company ni, sampai kita pun tak terkejap. Dalam tempoh 4 tahun, dalam tempoh 5 tahun, lebih daripada 500 company binary MLM ni wujud. Ramai sangat, banyak sangat. Tiba-tiba kita pun sampai tak terkejar. Ini company apa pula? Ni company apa pula? Ni tiba-tiba viral, tiba-tiba viral. Binary MLM. Binary MLM ni Kak Is bagi tahu dia beza tau daripada traditional MLM. Traditional MLM ni kan dia fokus pada pangkat. Dan dia fokus pada kalau you nak pangkat besar, kena ada rangkaian yang besar. Okey, rangkaian yang besar tu perlu kaki yang banyak. Adakah diamond 2 kaki je? Tak. Diamond biasanya 8 kaki gajah kan? Betul tak? Biasa diamond memang kaki banyak. Jadi orang baru, you memang takkan susah nak berjaya kat company MLM yang traditional. Sebab dia perlu kaki yang banyak, perlu masa yang lama, perlu rangkaian yang besar. Okey, orang baru jangan mimpi nak dapat duit. Tapi binary MLM dia macam gini dia buat. Dia bijak sikit. Dia buat apa? Dia dah nampak, traditional MLM perlukan kaki yang banyak untuk berjaya. Jadi dia buat apa? Dia buat, dia cakap, kita punya sistem, binary system ni, kita hanya perlukan 2 kaki saja. 2 kaki saja. So, dia mula tarik-tarik orang-orang daripada traditional MLM. Dia cakap, traditional MLM perlukan 8 kaki, banyak kaki. Kami perlukan 2 kaki saja untuk berjaya. So, you rasa mana mudah? Of course, orang akan jawab, yang 2 kaki lagi mudah. Yang 8 kaki tu memang susah. Betul tak? Memang susah. Okey, jadi bila dia kata dia punya sistem tu perlukan 2 kaki saja, betul, bukan senang cari kaki. Setuju sangat Suraya, setuju sangat. Memang bukan senang sebab tak semua orang macam kita. Ada orang buat kejap down, dah naik pangkat, masa nak naik pangkat tu dia okey, dia semangat. Bila dah sampai pangkat tinggi, dia boleh stop pula. Aduh pak ai. Aku faham perasaan tu. Kan? Sebab kita pernah buat binary MLM. Jadi Kak Yus nak beritahu kat sini, binary MLM permulaan dia sangat maju tau. Tiba-tiba dia punya syarikat, macam-macam jenis syarikat tumbuh bagai cendawan yang tumbuh selepas hujan. Banyak sangat. You tak terkejap. Okay, so dia kata kita perlukan 2 kaki. So ramai join. Tapi kesilapan yang berlaku kepada sistem binary ni adalah apa tau? Dia punya pengasas dia tidak hak ciptakan. Dia tak trademarkkan dia punya sistem tersebut. Jadi bila dia tak hak cipta, dia tak trademarkkan dia punya sistem tersebut, makanya banyak syarikat lain boleh tiru sistem tersebut. Okey? Kalau syarikat ni kata, you join kita, you dapat cari 2 orang, kita bagi 250. Company lain boleh tidak? You cari 2 orang, kita bagi you 300. You cari 2 orang, kita bagi 400. Jadi sistem binary ni membuatkan banyak orang-orang MLM ni mula pindah-pindah, lompat, bukan lompat parti lompat syarikat, lompat company. Okey, dia tengok, kita dah ada kat sini. Tapi dia tengok sana banyak-banyak, dia pergi sana. Jadi company yang ditinggalkan tu akan jadi apa? Akan jadi tutup. Dalam tempoh 4 tahun saja, sebanyak 400 company MLM binary tutup. Berapa ramai kat sini? You pernah dengar orang buat MLM, Daniel, Azad. Berapa ramai you all dengar orang buat MLM, dia jadi bankrupt, dia jadi dia punya stok berlambat dekat rumah sebab syarikat tutup. Berapa ramai? Pernah tak you all dengar orang buat binary, orang buat MLM, dia jadi marah sebab apa? Dia buat tiba company tutup. Yang ni banyak berlaku tau. Sebab itu orang tak percaya MLM.
Orang tak percaya MLM sebab apa? Orang kata oh kita buat-buat company tutup. Kita buat-buat company tutup. So itu memang berlaku. Kenapa dia berlaku? Sebab sistem binary tersebut. Okay. So MLM yang jenis yang ketiga adalah apa tau? MLM jenis yang ketiga ni yang paling bagus. Yang paling bagus iaitu MLM 3 konsep. MLM 3 konsep ni dia tak ada dekat MLM yang lain. Tak ada. Tak ada company yang boleh buat MLM 3 konsep. Dan ia cuma ada kat mana? Dia cuma ada di Forever Living saja. Apa itu 3 konsep? So siapa nak tahu? Siapa nak tahu? Kak Yus bagi penerangan yang paling simple untuk semua orang faham. Apa itu company MLM yang mengamalkan 3 konsep. Okey. Company yang mengamalkan 3 konsep ni, dia cuma ada di Forever Living. Dan company MLM 3 konsep ni lah yang menjadikan you sebagai business owner, bukan sebagai pekerja kepada syarikat MLM tersebut. Sebab ramai orang sekarang ni, dia buat MLM, dia ingat dia business owner, tapi sebenar-benarnya dia tu pekerja kepada syarikat MLM tersebut. Selagi you pekerja, you takkan dapat bebas masa. You takkan dapat bebas keuangan. You tak ada security punya. Confirm. Kak Isha cakap dengan you all. Okay? Sebab Robert Kiyosaki sendiri pernah cakap. Iaitu yang pengarang buku Rich Dad Poor Dad dah cakap. Kalau kita nak dapat bebas masa, bebas keuangan, kita kena fokus dekat membina rangkaian. Perlu jadi business owner. Ramai orang ingat MLM tu business owner. Tapi MLM yang binary dengan tradisional bukan business owner. Hanya MLM 3 konsep je yang boleh jadikan you sebagai business owner. Okay? So, 3 konsep yang membezakan Forever Living daripada MLM yang lain adalah simple saja. Okay? MLM lain tak ada tau. Tapi dekat Forever je ada. So, pada sesiapa yang tengah buat MLM sekarang, Kak Yus cakap, you tengok Kak Yus punya live sekarang ni, bukannya tertengok. Tetapi sebenarnya, Tuhan sebenarnya nak bagi you nampak sesuatu. Okay? Tuhan nak bagi you nampak sesuatu. Mungkin ada doa-doa you yang Tuhan nak jawab sekarang. Okay? Apa saja yang kita tengok, apa saja yang kita dengar, bukan secara kebetulan. Tapi ada sesuatu yang Tuhan nak bagi pada kita. Kita minta hidayah. You minta hidayah. Ya Allah Tuanku, tunjuklah aku jalan. Macam mana aku nak dapat bebas masa, bebas keuangan. Jadi hidayah Allah dah bagi. Dengan you mendengar, dengan you melihat, you tertengok. Okay, baru lepas solat istikharah. Masya Allah, Alhamdulillah. Okay. Jadi, you kena minta apa lagi tau? Satu benda yang you kena minta adalah bukan semata-mata you minta hidayah. Tapi tolong minta taufik sekali. Minta taufik supaya you ada kekuatan untuk membuat apa yang you nampak benda tu. Kata, you dah dapat hidayah, you nak kena ada kekuatan untuk buat. Contoh, you minta, ya Allah Tuanku, berilah aku hidayah untuk tutup aurat. You hidayah dah datang dah. You selalu dengar talk, you selalu dengar orang syarahan, you dengar ceramah agama, you nampak pula orang jual baju tutup aurat. You nampak semua tu. Tapi kekuatan untuk buat tu tak semua ada. Tak semua orang ada. So always minta taufik hidayah. Okay, kalau you dah dapat hidayah, make sure ada taufik tu supaya you berjaya. Alright? Okay? Alright. So 3 konsep. Okay, siapa nak dengar? 3 konsep yang membezakan Forever Living daripada MLM yang lain yang boleh menjadikan you jutawan. Okay. Pertama sekali, Forever Living dia bukan syarikat orang tengah. Syarikat orang tengah ni bermakna syarikat tu dia tidak mempunyai bahan mentah sendiri. Okay, apa saja produk yang dia jual, dia tidak ada bahan mentah. Kalau contoh dia ada kilang dia lebih kepada kilang pembungkusan, kilang packaging. Tapi bahan mentah dia tak ada. Okey? Contoh, dia jual korset, okey, ataupun dia jual penapis air, okey? Dia punya produk tu dia beli daripada kilang yang lain. Okey, contoh dia beli korset daripada Korea ke, dia beli penapis air daripada Korea ke.
Jadi daripada Korea tu, dia bawa masuk Malaysia. Okay? Dia bawa masuk Malaysia. Bila produk tu dah ada dekat company dia di Malaysia, okay, dia akan mula mencari ejen-ejen ataupun distributor untuk menjualkan produk tersebut. Okay, you all faham kat sini Company syarikat orang tengah ni, kebanyakan company MLM, mereka adalah company orang tengah, di mana mereka tak ada bahan mentah sendiri. Mereka beli produk mereka daripada kilang di luar. Jadi bila mereka beli produk mereka daripada kilang di luar, mereka akan ambil keuntungan sebanyak 35%. Okay? Kemudian bila produk tu dah sampai dekat negara ataupun dekat dia punya kilang, dekat dia punya syarikat, dia akan mula mencari ejen untuk jual produk tersebut. Nampak kat sini? Mereka mencari ejen. Mereka mencari distributor. Maknanya mereka mencari pekerja. Mereka cari pekerja. Siapa pekerja tu? Kita lah. Oh, nak jadi ejen ni, ejen tu, distributor ni, distributor tu. Maknanya kita ni pekerja. Kita jadi employee. So, you tengok tadi, Kak Yus kata, orang nak cari rezeki, dia cari makan gaji, apa musibah dia akan datang. So, kita dah nampak tu. So, bila dia kata, kita dekat company tu, bila kita berjaya, bila kita berjaya jual produk tersebut, kita akan dapat untung 35%. Tapi percaya cakap Kak Yus, untung 35% yang dia bagi tu, dia takkan bagi full. Dia hanya akan bagi lebih kurang dalam 20%. Sebab kita perlu bahagi-bahagikan dengan ejen-ejen yang lain. Okay? So, you punya untung 20% saja. Kak Yus tanya, kalau you nak kaya, nak banyak duit, nak bebas keuangan, boleh ke you kaya dengan satu perniagaan yang you dapat keuntungan 20%? Boleh ke? Kak Yus cakap susah sangat-sangat. Jadi, apa yang berlaku di Forever? Apa yang berlaku di Forever? Di Forever ni, sangat best. Sebab apa? Forever ni, dia bukan saja menjual produk-produk berasaskan aloe vera. Semua produk kita, head to toe. Kita ada lebih daripada 240 jenis produk. Head to toe, bukan suplemen saja tau. Kalau you tak suka jual suplemen, tak ada masalah. Jual skincare. Tengok, kulit Kak Yus cantik ni sebab Kak Yus pakai skincare Forever. Kulit Kak Yus ni cantik sebab apa? Sebab Kak Yus pakai skincare Forever. 2 kali Kak Yus ulang. Sebab Kak Yus dengar ramai orang, dia tak suka berniaga suplemen. Pada Kak Yus, kalau you tak suka berniaga suplemen, tak ada masalah. Jual skincare. Macam adik Kak Yus, dia boleh pakai Honda Jazz di usia dia 23 tahun. Kenapa? Kerana dia fokus dalam Forever skincare. Dia cantikkan kulit orang. Jadi, Kak Yus nak bagi tahu dekat Forever, kita punya produk ni daripada head to toe, bahan utama kita adalah aloe vera. Pokok aloe vera. Dan Forever ni dia bukan saja penjual aloe vera, tapi dia adalah penanam aloe vera terbesar di dunia. Jadi daripada bahan mentah, daripada ladang ke kilang, ke R&D, semuanya Forever Living punya, dan dia akan direct kepada kita. Dan sebab itu kita ni tidak digelar sebagai agent. Kita tak digelar sebagai distributor. Kita digelar FBO, Forever Business Owner. Forever Business Owner ni, dia punya keuntungan adalah sebanyak 70%. Kak Yus orang berniaga. Kak Yus dah banyak sangat berniaga macam-macam sebelum ni, okay? Nak dapat untung 70%, Kak Yus cakap memang susah. Produk akan jadi sangat-sangat mahal. Okay? Kalau contoh, Kak Yus jual nasi kerabu. Kak Yus nak dapat untung besar, apa Kak Yus buat? Kak Yus kena jual nasi kerabu tu harga RM60, RM70. Sebab nak untung besar mah. Tapi kalau benda mahal, orang takkan beli. Tapi produk Forever, semua mampu bilik. Macam ubat gigi, shampoo, deodoran, suplemen pun mampu bilik. Okay? So, bila kita di Forever Living, produk kita mudah dijual. Mudah dijual sebab harga dan kualiti dia. Dan kita pula dapat apa? Kita punya untung sangat besar. Sebab company ni, dia tak ada orang tengah. So, orang tengah tak ambil bahagian kita. Kita dah dapat siap-siap 70%. Okay? Faham kat situ? So, kalau you nak dapat untung besar, join company yang bukan company orang tengah. Company orang tengah, dia yang buat duit. You tak buat duit. You bekerja. You tengok founder-founder yang mana kaya-kaya kan? Tak cakap dengan you all. Tak, yang
kaya, kebanyakannya mereka saja. Setuju tak Kais cakap? Ada you nampak orang bawah dia yang ramai sangat kaya raya? Ada tak nampak? Yang terlalu ramai. Bukan seorang dua, tapi terlalu ramai. Tapi di Forever Living, Kak Yus bagi tahu, yang kaya, yang berjaya bukan orang atas saja. Orang baru ramai yang kaya. Contoh yang jadi pada Kak Yus. Kak Yus di Forever baru 3 tahun. Tapi dalam tempoh 3 tahun ni, Kak Yus dah collect income hampir 2 million. Hampir 2 million. Modal Kak Yus berapa? Modal Kak Yus 1,500. Masa beli produk-produk jadi VIP. Dan itu saja modal seumur hidup. Kak Yus tak ada buat loan nak buat Forever. Kak Yus tak ada stok pun kat rumah. Kalau you tengok rumah Kak Yus sangat cantik, tak ada pun stok. Kelakar kan? Sebab kat Forever, kita tak perlu buat loan, tak perlu simpan stok. Untuk kekalkan pangkat ke, untuk kekalkan diskaun ke, tak perlu pun semua tu. So, bila Kak Yus nampak dekat Forever ni, bagi kita untung sampai 70%, Kak Yus cakap, aku takkan lepaskan peluang ni. Takkan lepaskan peluang. Sebab takkan ada company yang boleh bagi untung macam tu. Itu yang pertama. Kalau nak berjaya, jangan join company orang tengah. Okay? Yang kedua pula, kalau you nak berjaya, jangan join company yang menggunakan sistem point. PV, UV, GV, OGV tu, tolong jangan join. Ni ramai Kak Yus tengok ramai orang Melayu kita. Kak Yus kesian sangat. Kak Yus bukan nak condemn. Kak Yus bukan nak mempelekehkan apa yang you buat. Tapi Kak Yus tahu, you pun macam Kak Yus nak cari duit. Adakah orang berniaga tak nak cari duit? Adakah orang berniaga nak buat benda ni sedekah? Adakah orang berniaga nak buat kebajikan, charity semata-mata? Macam mana you nak buat saving? Macam mana you nak hidup? Dan adakah you punya hasil usaha tu dibayar? Dibayar dengan apa yang you dah buat? Aaron Azad? Biasalah anak kecil ada kan? Ni dah many times I told you, no giggle, okay? Okay? Okay, so Kak Yus nak bagi tahu, ramai orang yang bila dia buat bisnes, memang nak cari duit. Tak ada orang buat bisnes, dia tak nak cari duit. Ramai orang dia buat bisnes nak cari duit. Tapi dia tak sedar yang sebenarnya dia dah tersilap. Dia join company yang pakai point. Company yang pakai point ni bahaya tau. Okay, kalau you tengok kebanyakan MLM semua ada point. Setuju tak? Setiap barang dia ada point tau. You beli barang A ada point. You beli package ni pun ada point. Ada berapa PV dia, berapa UV dia, berapa GV dia. Semua ada point. Dan sampai kita ingat MLM ni wajib ada point. Sebenarnya MLM yang sebenar tak perlu ada point. Sebab tu Kak Yus bagi tahu 3 konsep ni cuma ada di Forever. Kalau MLM yang lain semua pakai point. Tapi dekat Forever, kita tak pakai point. PV, UV, GV tak pakai. Kenapa? Apa bahananya bila you join company yang pakai point? Apa bahana dia? Ramai orang Kak Yus tengok buat sales besar-besar tau. Dia buat sales besar-besar, sales 1 juta. Okay, contoh dia buat sales 1 juta. Income berapa? Income 20,000. Dah seronok dah. Kak Yus cakap, kalau you buat sales 1 juta dekat Forever, income you bukan 20,000 lah. More than that. Lebih daripada tu. Tapi ramai orang, dia setia tak bertempat. Kat sini kita kesian. Dia punya hasil tu sebenarnya, apa yang diusahakan tak dibayar sepatutnya. Okay, Kak Yus bagi contoh yang sangat mudah. Contoh, setiap company dia ada produk dia. Contoh, kalau produk dia berharga 2,000, pasti akan ada point dia. Mesti ada GV dia, PV dia, apa-apalah nama dia kan. Asalkan ada point. Kalau produk tu harga jual dia 2,000, dia akan ada point. So, point tu biasanya dia akan ambil separuh daripada harga jual. Okay, point tu biasanya dia ambil separuh. So, kalau barang 2,000, point adalah 1,000. Itu paling bagus. Ada company lagi sikit dia bagi. Barang 2,000 mungkin point 100, 200, 300. Yang paling banyak diorang boleh bagi adalah separuh daripada harga jualan. So company kata, kalau you berjaya jual barang harga 2,000, you akan dapat untung 20%. Dan untuk pengetahuan you, untung 20% you tidak akan dikira daripada you punya hasil jualan. You jual barang harga 2,000, you dapat untung 20%, tapi untung 20% tidak dikira daripada hasil jualan. Tapi dikira daripada hasil point yang you collect.
point berapa you collect? 1,000. So Kak Yus nak tanya, antara hasil jualan you yang 2,000 dengan hasil point yang you collect, mana banyak? Mana banyak? Mana banyak? Banyak kali Kak Yus tanya, mana banyak? You hasil jualan 2,000 tapi point 1,000 dan you punya untung 20% dikira daripada hasil point yang you collect, itu you rasa apa? Itulah Kak Yus kata, banyak company M&M ni menipu. Menipu. Kak Yus tak takut kalau Kak Yus punya live ni viral. Kak Yus tak takut pun. Sebab apa? Sebab Kak Yus dalam perjuangan nak membantu ramai orang kita, orang Melayu ke, Cina ke, India ke, orang mana-mana pun. Kak Yus tak nak mereka ni tertipu dengan company MLM. Kak Yus tak takut kalau video Kak Yus ni viral. Pasal apa? Kak Yus cakap benda yang betul. Memang ada ramai orang. Bila Kak Yus cerita benda ni, diorang rasa sentap. Alhamdulillah you rasa sentap. Sebab bila sentap tu lah, orang kata hidayah dah mula terjentik tu. Alhamdulillah. Biar dia tak tidur malam dengar benda Kak Yus cakap. You buat sales banyak, tapi you punya sales tu bukannya dikira untuk dapat you punya untung tau. Untung you dikira daripada jumlah point yang you collect. Dan point you takkan banyak daripada hasil jualan you. Sebab itulah banyak di M&M luar sana, you buat sales banyak tapi income kecil. Kecil. Dan kalau pun you dapat income 20,000, 30,000, Kak you cakap, hello, kalau you buat di company forever, you dapat lagi banyak. Kenapa? Kenapa? Sebab di Forever is the only company yang bagi you bonus direct daripada harga runcit. You jual barang harga 2,000, untung 20% tetap dikira daripada 2,000. Tak ada potong mana-mana. Walaupun, Kak Yus cakap you jual barang, okay, semua orang jadi ahli bawah you, mereka semua akan dapat diskaun, betul? Betul tak? Orang jadi ahli bawah you akan dapat diskaun. Jadi bila orang bawah you beli barang, okay, dia beli barang pada harga diskaun. Tapi Forever, bila nak bayar bonus dekat you, dia tak kira berapa hasil yang company dapat. Sebab contoh, aloe vera gel, harga runcit RM99. Harga ahli biasa, okay, harga ahli biasa RM84. Harga VIP RM64. So you VIP member. Okay, you VIP member, ada orang jadi ahli biasa bawah you. So, company kata you akan dapat 20% daripada keuntungan jual sebotol aloe vera gel. Aloe vera gel tak ada point. Maksudnya point tidak diguna untuk pembayaran bonus aloe vera gel. So, 20% you tu, walaupun downline you pergi counter bayar dengan RM84, bonus you tak dikira 20% daripada RM84. Tapi bonus you akan dikira daripada mana? Akan dikira daripada RM99. Inilah yang menjadikan kita ni business owner. Walaupun company dapat sales RM84, tapi bonus you tetap dikira daripada RM99. Kalau M&M yang lain, dia kira daripada point. Point lagi sedih. Separuh harga. Alright? So itu sistem yang nombor 2. Okay? Forever Living sangat mudah. Iaitu bonus dikira daripada harga runcit. Okey. Yang ketiga, okey. Siapa suka sistem nombor 2 ni? Siapa suka sistem nombor 2 ni? Konsep nombor 2. Konsep nombor 1, jangan join company orang tengah. Konsep nombor 2, jangan join company yang guna sistem point. Okey, yang nombor 3, dekat Forever ni, Kak Yus nak bagi tahu, kita tak ada guna pairing untuk dapat royalty bonus. Tak ada pairing tau. Maksudnya, kalau you tengok, MLM tradisional kena banyak pairing. Buat 8 kaki untuk dapat bonus yang besar. MLM binary kena buat 2 kaki. MLM Forever berapa kaki kena buat? Berapa kaki kena buat untuk dapat royalty bonus? Tak ada. Forever Living, walaupun you ada 1 kaki tetap dibayar. You ada 2 dibayar, you ada 3 dibayar. Kalau MLM yang lain, dia wajib kena ada pairing. Contoh, you orang atas, you ada 2 orang bawah you. In order untuk you dapat royalty bonus, kalau contoh dia minta, agent A perlu ada minimum sales 50,000, agent B pun kena minimum sales 50,000. Kalau dua-dua agent ni, dia dapat maintain ataupun dia dapat sales yang sama, baru you dapat royalty bonus.
Okay? Kalau contoh, agent A, dia achieve target. Tapi agent B, dia tak achieve that. Okay? Okay? Agent B, dia tak achieve target. Bila dia tak achieve target, you punya royalty bonus takkan dapat. Okay? Royalty bonus you takkan dapat. Kenapa? Kerana tidak ada pairing. Okay? Faham kat situ? Tapi dekat Forever, untuk dapat royalty bonus, dia tak kisah ada pairing ke, tak ada pairing ke, tak ada masalah. Kalau contoh, you ada satu kaki tetap dibayar. You ada dua, bulan depan ada dua pula. Dua kaki tetap dibayar. Dan setiap kaki tu, dia tidak perlu buat minimum sales. Tak perlu pun. MAM yang lain, perkataan minimum sales tu mesti ada. Mesti ada. Kalau you dah dapat bonus ke, nak dapat apa ke, mesti ada minimum sales. Minimum sales bukan pada downline you, tapi pada diri you sendiri pun kena ada minimum sales. So, ini yang Kak Yus cakap pada you all semua. Kalau nak dapatkan keuangan, bebas masa, bebas keuangan, you kena join company MLM yang mengamalkan 3 konsep. Jangan join company binary, jangan join traditional MLM, tapi join 3 konsep. Okay? So, Kak Yus dah share kepada anda semua tentang 3 konsep, bagaimana manusia mendapat keuangan, dapat duit. Dan Kak Yus share pada you all semua pula tentang apa jenis-jenis MLM. Dan Kak Yus share pula pada you all tentang 3 konsep. Kak Yus harap dengan live ni akan membuatkan you lagi berfikir. Pada mana-mana sahabat-sahabat Kak Yus yang tercari-cari cara nak menambah keuangan, Kak Yus bagi tahu yang bina rangkaian. Tapi bina rangkaian hanya bina di Forever Living. Okay? Sebab di Forever Living, ramai sangat orang baru yang sangat kaya raya. Okay? Dalam ni ramai tahu anak didik Kak Yus. Okay? Siapa anak didik Kak Yus? Boleh tak anak didik Kak Yus bagi feedback? Macam mana you join dengan Kak Yus? Dan macam mana Forever Living ni? Okay? Sekadar upline cakap, wah senang. Jangan percaya. Tapi kita percaya kepada orang bawah kita. Alhamdulillah, Kak Yus sangat happy. Anak didik Kak Yus dah ramai dah. Income 10,000 ke atas. Income 10,000 ke atas dah ramai sangat dah. Income geli-geli dah ramai. Kemudian dalam team manager kita kan, dah ramai dah 10,000 ke atas. Yang income 30,000, 33,000, 35,000 pun dah ramai. Income 20,000 pun dah ramai. Income 4 angka pun dah start ramai. Okay? Jadi fokus Kak Yus sekarang ni, Kak Yus nak menjadikan downline Kak Yus, bakal protege Kak Yus, orang yang kaya-kaya. Okay? Ini bukan janji, bukan sembang kosong. Kak Yus ajar you berniaga dengan kita bagi bukti-bukti. Kak Yus takkan impress you dengan, wah, Kak Yus punya income banyak-banyak. Kak Yus punya style bukannya impress orang dengan income, dengan duit. Tapi Kak Yus impress korang dengan sistem yang ada di Forever Living, iaitu 3 konsep. Okay? 3 konsep. Kebaikan 3 konsep itu, kehebatan 3 konsep. Kak Yus impress korang dengan marketing plan Forever Living. Kak Yus impress korang dengan company. Kak Yus impress korang dengan apa? Dengan produk yang ada di Forever Living. Okay? So, terima kasih banyak-banyak kepada semua yang share. Sekarang dah masuk waktu Zohor. Jom. Kalau nak berjaya, nombor 1, jaga solat. Jaga hubungan dengan Allah. Sebab Allah itu pemberi rezeki. Allah itu maha kaya. Jadi, kalau kita nak kaya, kita kena jaga hubungan kita dengan yang maha kaya. Okay? So, dah bunyi azan Zohor. Let's pray. Bye. Assalamualaikum. Jangan lupa like, share and comment. Bye. Love you all. Mwah.